Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota Jawatan Kuasa Masjid An-Naim, Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah, muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Maka dengan izinnya, limpahan rahmat daripada Allah, dipanjangkan umur kita, dapat kita bangkit pada hari ini dan kita hadir subuh berjamaah, berada di masjid, beriktikaf dan mengimarahkan majlis ilmu Raudhatul Jannah, taman-taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini kita tengok sedikit lagi bacaan kitab Kelebihan Fadilat Istighfar. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 43, iaitu berkaitan dengan istighfar malaikat untuk orang beriman. Iaitu kisah berkaitan dengan bagaimana makhluk Allah Ta'ala yang bernama malaikat, yang dikira sebagai makhluk Allah ataupun hamba-hamba Allah yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim mensifatkan malaikat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, iaitu makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang tidak pernah ya'sunallah, la ya'sunallah, tidak pernah derhaka pada Allah. Maknanya mereka malaikat ini maksum, terpelihara daripada dosa, tidak bermaksiat, tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu para ulama mengatakan malaikat ini makhluk yang maksum, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ini sentiasa menjalankan, mengerjakan, menunaikan perintah-perintah Allah, apa sahaja yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka sentiasa mengerjakannya. Maknanya malaikat makhluk pilihan Allah, dicipta daripada nur cahaya yang amat-amat rapat dengan Allah. Dan bagaimana istighfarnya malaikat untuk orang yang beriman. Bukan minta ampun pada dirinya sendiri sahaja, ialah dia tidak berdosa kan, tapi mohon ampun kepada untuk orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita semua, kita doakan termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang beriman ini, didoakan oleh para malaikat. Saya teringat satu hadis berkaitan dengan antara yang didoakan oleh malaikat ialah orang-orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu, fi majalisil ilmi, fi raudhah min riyadil jannah, dalam majlis ilmu, dalam taman-taman syurga. Maka berdoalah para malaikat kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosa hamba-hambamu yang sentiasa berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita semua termasuk daripada kalangan yang sebegitu. Baik, kita baca sedikit apa yang ditulis oleh tuan punya kitab ini. Sungguh beruntung orang beriman. Beruntunglah orang beriman, diamnya pun kadang-kadang mendatangkan istighfar keampunan. Diamnya, tak sebut apa pun, tak bercakap apa pun, dalam keadaan diam. Cuma diam tu dalam keadaan ingat pada Allah Ta'ala, pun mendatangkan istighfar keampunan. Istighfar keampunan, makna kata memohon keampunan. Siapa dia tu?
daripada malaikat. Saat ia tidur, ada yang beristighfar untuknya walaupun dalam keadaan tidur. Tidur ni tak ada buat apa lah, tidur nama pun tidur dah. Tak sedar apa pun. Tetapi saat ia tidur, ada yang beristighfar untuknya. Ada makhluk Allah yang memohon ampun kepadanya. Mohon dengan Allah kepadanya, mohon dengan Allah supaya Allah ampunkan orang yang sedang tidur itu, kerana orang sedang tidur itu ada dalam keadaan beriman. Para malaikat, makhluk yang sentiasa taat, beristighfar untuk orang-orang beriman. Makhluk yang sentiasa taat. Sebab tu sebut maksum tadi kan, sentiasa taat. Dia tak reti Allah buat dia ni, Allah Ta'ala buat makhluk ni, dia tak ada potensi, tak ada bakat sikit pun nak buat dosa. Beza dengan kita. Baik manusia ni pandai berbenar lah kata orang Perak, buat dosa tak. Tak payah ajar. Kadang dosa ni tak payah ajar, pandai. Tak, kerana manusia ini insan yang sentiasa melakukan kesalahan. Al-khata' wan nisyan. Tersalah, tersilap, terlupa. Itu manusia. Adapun malaikat, makhluk yang sentiasa taat, sentiasa patuh kepada perintah Allah, beristighfar untuk orang-orang beriman, minta ampun kepada Allah agar Allah ampunkan kepada hamba-hambanya, yakni orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir. Jadi adalah dalilnya, ada hujahnya, iaitu ayat daripada surah Ghafir. Surah Ghafir ni dia ada nama lain. Kadang dalam kitab tafsir tu, saya tengok ada kitab tafsir tu dia tak ada surah Ghafir. Rupanya diguna nama lain. Apa nama lain kepada surah Ghafir? Surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surah lain pula. Al-Mu'minun surah lain. Ada satu lagi surah yang kadang-kadang digilir-gilirkan. Ada setengah-setengah tafsir dia guna surah Ghafir. Tapi kalau orang tak tahu, dia cari Ghafir, dia kata tak ada surah Ghafir. Walhal ada, tetapi nama keduanya nama lain, iaitu surah Al-Mu'min, ataupun nama lainnya Ghafir, ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Sadaqallahul 'azim. Allahu Akbar. Betapa Allah Ta'ala merekodkan doa malaikat. Yang malaikat duk berdoa tu, Allah sentiasa mendengar doa-doa hambanya, termasuk doa malaikat. Lalu Allah merekodkannya dalam Al-Quran. Alladzina yahmiluna al-arsya, iaitu malaikat-malaikat yang memikul arash. Alladzina, orang, biasa alladzina orang-orang tak, tapi ini bukan orang. Biasa dalam Quran alladzina ni orang-orang yang, alladzina amanu orang-orang yang beriman, alladzina kafaru orang-orang yang kafir. Ini dah alladzina bukan orang. Ni bukan orang ni, siapa dia ni? Malaikat. Malaikat-malaikat yang yahmiluna al-arsya, memikul arash, membawa arash. Yahmil daripada perkataan hamil, hamala. Hamil. Kan biasa kita guna untuk perempuan kan. Perempuan hamil. Hamil ni makna membawa. Dia bawa apa? Dia bawa kandungan. Itu daripada bahasa Arab. Mungkin isteri kita ke, anak kita ke, menantu kita ke, hamil. Hamil ni mengandung lah. Hamil daripada perkataan bahasa Arab. Membawa kandungan tu. Membawa kandungan anak tu. Jadi hamil, yahmiluna al-arsya. Dia bawa apa? Dia pegang apa? Dia pikul apa? Arash. Yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arash. Subhanallah. Dalam sebahagian kitab tafsir, ulama mengatakan malaikat hak paling dekat dengan Allah. Sebenarnya malaikat ni semua dekat dengan Allah, sebab malaikat ni tak buat dosa. Tak buat dosa ni taat. Tak, yang amat taqarrub dengan Allah Ta'ala. Maka semua malaikat dekat dengan Allah. Tapi dalam ramai-ramai malaikat tu hak dekat lagi dengan Allah, paling dekat dengan Allah ialah yang memikul arash. Dalam surah tadi sengaja saya mulakan tazkirah pada pagi ini dengan surah Al-Haqqah ayat 8.
Allah berfirman, apa tadi saya mulakan dengan wal malaku ala arjaiha. Malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Ramailah, tak terkira lah. Sebab tu Allah tak bagi kita nampak malaikat ni. Tak. Kalau nampak dia ramai sangat. Wal malaku ala arjaiha, duduk di penjuru-penjuru langit. Langit hak 7 lapis tu. Tadi imam kita baca surah apa? Surah Al-Mulk. Khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah jadikan 7 lapis langit. Sab'a, 7 samawat, lapisan-lapisan langit tibaqa. Berlapis-lapis. Bayang ramai mana malaikat selapis demi selapis. Dan Allah sebut walillahi junudus samawati wal ardh. Milik Allah tentera-tentera di langit dan di bumi. Itulah sebahagian ulama mentafsirkan malaikat Allah Ta'ala, subhanallah. Gambaran kerajaan Allah Ta'ala. Jadi ramai-ramai malaikat hak dekat dengan Allah Ta'ala ialah yahmiluna arsya. Ayat tu, saya habiskan ayat tu dulu yang saya mukadimah tadi. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbik. Dan pada hari itu yahmilu arsya rabbik, yang memikul arasy Allah Ta'ala samaniyah. Ada berapa? Ada 8. 8 orang. 8 orang nak panggil orang ke? Tak, dia bukan orang. 8 apa? 8 malaikat lah. Ada 8 malaikat, bayang besar mana malaikat. 8 je. Koma orang Seristian ni 8 orang boleh buat apa? Ni nak angkat masjid ni boleh 8 orang. Saya tak mahunya dah. 8 orang kita ni tak ada apa dah 8 orang. Tapi 8 malaikat memikul arasy Allah. Dan arasy Allah hendaklah diketahui, barang diketahui makhluk Allah paling besar. Bukan planet bumi, bukan matahari, bukan planet Pluto, Jupiter, Zuhal, entah apa lama lagi planet. Bukan. Hak paling besar ialah makhluk Allah yang Allah ciptakan, hak namanya arasy. Besar setara mana tu? Wallahu alam, saya pun tak pernah tengok. Tak ada siapa pernah tengok lah arasy ni. Ada. Jadi itulah gambaran kekuasaan Allah Ta'ala dalam surah Taha. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di arasy. Istiwa tu macam mana? Wallahu alam. Istiwa di arasy, menguasai arasy. Ayat ni ramai hok duk bergaduh. Sampai kafir mengkafir. Ada kata duduk di arasy, duduk macam mana tu cerita lain, saya tak nak ulah benda tu. Nah, yang penting kita beriman dengan keberadaan ayat itu, beriman. Allah beristiwa di atas arasy, menguasai arasy. Allah Ta'ala yang Maha Agung berada di arasy, makhluk yang paling besar menguasai arasy tersebut. Dan arasy itu dipikul oleh malaikat-malaikat yang hampir dengan Allah. Ramai mana? 8 orang yang memikul malaikat. Bukan 8 orang, 8 malaikat yang memikul arasy tersebut. Dan di sekelilingnya, waman haulahu. Tengok ayat tu. Kita habiskan ayat ni. Ayat ke berapa tu? Ayat yang ke-7 surah Ghafir. Wa man haulahu. Dan juga tak cukup dengan hak pikul arasy tu. Disebutkan juga wa man haulahu, dan malaikat-malaikat di sekitarnya. Sekitarnya mana? Di sekitar arasy. Ini semua alam ghaib. Kita tak nampak. Cuma kena beriman. Bukan kena beriman, wajib beriman. Sebab ni ayat Quran. Di sekeliling, di sekitar arasy itu malaikat juga ramai mana wallahu alam, tapi kita tahu ramai, jumlah tak terkira. Dia buat apa? Duk lepak minum kedai kopi ke? Tak. Dia buat apa? Sembang duk mengumpat ke macam kita ni? Tak. Habis tu dia buat apa? Ni, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang pertama, para malaikat itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbihu daripada perkataan sabbaha yusabbihu. Dia guna fi'lul mudhari' situ. Kalau orang belajar bahasa Arab, dan ketika ulama mentafsirkan ayat-ayat Quran ni memang bahasa Arab pun. Tak ada Quran bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Tamil, tak ada. Semua ayat Quran bahasa Arab. Ulama tidak akan lari daripada meneliti setiap patah perkataan dari segi bahasanya. Yusabbihuna, kata kerja datang dalam perkataan mudhari'. Orang mengajar Arab dia fahamlah. Hak tak mengajar Arab buat fahamlah. Bunyi pun mudhari' dah. Bukan madhi.
Allah tak kata sabbahu dah, walaupun maknanya sama. Dalam Quran ada sabbaha, ada sabbihis. Itu sabbihis marabbikal ala tu fi'lul amri. Tapi yang ini datang dalam fi'lul mudhari' yusabbihuna, makna kata apa? Dengan makna berterusan. Al-istimrar, berterusan makna apa? Sentiasa. Bukan kata sekali tu je bertasbih. Bukan kata bermusim. Bukan kata bermusim, masa dia nak bertasbih, tasbih. Tak. Sekali dua tu je. Tak. Habis tu yusabbihuna dalam fi'lul mudhari', kata kerja yang mudhari' ni membawa makna al-istimrar, berterusan. Sentiasa ada, tak henti-henti malaikat ini yusabbihuna bihamdi rabbihim, memuji-muji, mensucikan Allah Ta'ala bihamdi rabbihim. Kerana sentiasa ada orang kafir yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Ada je orang kafir atas muka bumi ni, hak nama, yalah macam-macam lah kafir ni, musyrikin ke, hak Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, hak tak ada agama ke. Mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Mereka menduakan Allah Ta'ala. Mereka menyembah lain pada Allah Ta'ala. Meletakkan sesuatu tak sepatutnya. Syirik pada Allah Ta'ala. Maka malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji-muji Allah Ta'ala. Tidak, ya Allah. Tak, subhanallah, maha suci Allah daripada apa hak dia mensyirikkan itu. Tak, maha suci Allah daripada mempunyai sekutu. La syarika lahu, tak ada syarik. La syarika lahu, tidak ada syarik, tidak ada sekutu yang setara denganmu ya Allah. Itu saja malaikat. Bihamdi rabbihim, dengan memuji Allah Ta'ala. Tu saja malaikat. Iyalah dia malaikat. Kita ni mana mau ni macam tu tak. Ialah dengan lemahnya iman kita, kadang kita duk sembang benda kosong, duk cakap benda-benda yang tak ada faedah, duk buang masa. Sikit sangat kita berzikir, sikit sangat kita bertasbih, itu kita lah. Tapi malaikat lain, mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, memuji-muji, mensucikan Allah Ta'ala. Selama mana orang kafir duduk sembah lain pada Allah Ta'ala itu, selama mana ada hak sembah berhala, sembah dewa tu, dewa ni, macam-macam syirik atas muka bumi ini, maka malaikat di langit di sekitar arasy itu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, dan beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan sudah tentulah malaikat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan apa lagi dibuatnya malaikat? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Inilah tajuk kita pada pagi ini ya. Wa yastaghfiruna, dan sentiasa sama juga wa yastaghfiru tu dia datang dalam fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' mana berterusan, minta ampun, minta ampun, minta ampun ya Allah, ampunlah ya Allah. Kepada siapa? Kepada tiga golongan manusia. Jadi kalau kita nak masuk dalam senarai, kita perhatikan sama-sama. Kita ambil perhatian, kita muhasabah. Sudah tentu kita nak malaikat minta ampun pada kita. Ya, kita sendiri pun minta ampun. Astagfirullah. Sebab kita tahu kita banyak dosa. Kadang kita kan, bukan kadang, yalah, kita kalau ulama besar doa pada kita, subhanallah, kita kata, tuahnya tak. Kita jumpa orang soleh, kita tahu dia orang soleh, ulama besar, rapat dengan Allah, dekat dengan Allah, tolong doa ke saya. Tak. Sebab tu orang Melayu, budaya orang Melayu, dia buat solat hajat, dia panggil orang masjid. Panggil orang masjid, panggil orang surai, panggil orang surau, panggil Pak Imam, mari ya, sembahyang hajat. Anak saya nak masuk universiti contoh. Mari solat hajat, saya nak pergi Mekah contoh, nak buat haji. Marilah sembahyang hajat, macam-macam hajat lah. Dia panggil orang masjid, panggil orang surau. Pasal apa? Sebab dia tahu orang surau, orang masjid ni ada Pak Imamnya, ada AJK-nya, yang biasanya orang-orang soleh. Maka tumpanglah doa Pak Imam, doa itu, doa ini dah. Orang soleh ini supaya mendoakan dan supaya makbul mustajab berkat doa orang soleh. Dia panggil bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup, bukan yang telah mati. Yang mati itu cerita lain pula. Jadi ini bukan setakat orang soleh, ini bukan setakat ulama, bukan setakat orang yang dekat dengan Allah. Ini malaikat. Lagilah power dia punya doa ni.
Takkan kita tak nak? Sudah tentu kita nak. Kita rasa Allah bertuahnya kalau dapat doa malaikat ni. Dan apa yang malaikat minta? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, minta ampun pada siapa? 3 golongan. Masuk tak kita? Kita tengok sama-sama, kita muhasabah. Yang pertama, lilladzina amanu. Yang pertama, malaikat mendoakan keampunan kepada orang yang benar-benar beriman. Orang yang beriman sungguh-sungguh. Bukan di bibir mulut ya. Dah, aku beriman, aku mengucap, aku semayang, aku Islam, IC aku Islam. Tak cukup. Yang dikatakan lilladzina amanu, orang yang betul-betul beriman sempurna, iman dia tidak terlibat dengan perkara yang merosakkan iman. 3 penyakit saya dah sebut sebelum ni, banyak kali dah saya sebut di masjid-masjid lain, di surau-surau lain pun saya sebut dah. 3 penyakit ni lebih bahaya daripada 3 serangkai hak kita dah takut tu. 3 serangkai kalau tanya doktor tahulah, ada kecil manisnya, darah tingginya, lagi satu apa? Jantung. Ada. Tapi bagi penyakit, itu penyakit jasad, itu penyakit untuk badan kita, penyakit fizikal. Tapi ini bukan cerita penyakit fizikal, penyakit kepada iman, kepada akidah. Iaitu adanya kufur, na'udzubillah. Yang kedua nifaq, munafik, yang ketiga syirik. Habis. Mari 3 penyakit ni, tak usah duk sembang, tak ada nilai apa pun. Semayang lah banyak mana pun, sedekah lah berapa juta pun, baca Quran lah berapa juzuk pun, pergilah umrah berapa kali pun. 3 penyakit ni merosakkan iman. Kufur. Ni jadi murtad ke apa, kau hina Islam ke apa, kau syirik, sembah berhala ke apa, kau ataupun jumpa bomoh, tukang tilik, tukang ramal, macam-macam hal lah. Hak kita dah baca pada bab-bab sebelum ni, ataupun kita baca pada kitab-kitab sebelum ni. Ingat lagi sebelum ni kita dah khatam kitab Mubtilatul Amal kan? Kita dah khatam di sini baca 2 tahun, 3 tahun sudah lah. Dah, Mubtilatul Amal, kitab membatal perkara-perkara, membatalkan amalan, membatalkan pahala. Apa dia? Itulah hak membatalkan iman tu. Penyakit munafik, penyakit kufur, penyakit syirik, 3 serangkai itu bahaya kepada iman, bahaya kepada akidah. Tak termasuklah dalam senarai yang didoakan oleh malaikat. Kerana malaikat doakan istighfar ampunnya hanya kepada golongan pertama, lilladzina amanu, yang betul-betul beriman. Macam-macam penyakit lah gini. Tak. Ada bomoh tepi sungai tu salah satu contoh lah. Pergi tepi sungai tu minta entah menatang apa dibuatnya, dihanyut. Moga-moga dia bertaubat lah. Tak, hak tai pusam, tak tai pusam. Tai pusam tu nama pun tai pusam, raya Hindu bukan raya kita. Ayah pergi juga dia. Tak, cari penyakit belaka tu. Bukan penyakit kepada jasad, penyakit kepada iman, penyakit kepada akidah, penyakit kepada tauhid. Pakai pun macam demo pakai, berjalan pun macam demo berjalan. Tak, ritual macam demo ritual, wal'iyadzubillah. Tak, na'udzubillah. Jadi lilladzina amanu, ulama menguraikan, malaikat mendoakan keampunan kepada orang-orang yang benar-benar beriman, sahih imannya, sempurna imannya, sebagaimana kita dah baca dalam kuliah maghrib itulah. Kitab hijau tu apa? Asas akidah Islam tu. Perkara-perkara yang melengkapkan iman, menyempurnakan iman, dia kena yakin 100% dia tak ada zan, tak ada syak, tak ada waham, macam-macam yang mengurangkan, yang mencacatkan iman. Jadi yang pertama ialah malaikat mendoakan keampunan kepada siapa? Lilladzina amanu. Apa doanya? Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, doa malaikat. Rabbana, hai Tuhan, wasi'ata kulla syai'in, luahnya rahmatmu. Tak, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Engkaulah Tuhan yang maha luas rahmat. Doa seruan. Doa ni tak semesti minta. Doa 2 makna. Yang pertama minta, yang kedua seru. Seru panggil lah. Ya Allah, Rabbana, Allahumma ke Allahumma, Rabbana, ataupun guna Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampunlah aku, Ya Razzaq, rezekikanlah aku. Macam-macam dia panggil doa dengan makna menyeru.
Kadang-kadang digunakan dengan mana? Minta. Seru pada Allah dan minta pada Allah Ta'ala. Jadi malaikat menyeru. Rabbana hai Tuhan wasi'ata kulla syai' rahmatmu meliputi segala-galanya. Allah turun rahmat. Boleh jadi kepada binatang. Boleh jadi kepada orang-orang yang berdosa. Tak semestinya dia berdosa tu putus rahmat Allah Ta'ala. Tak. Bila dia berdosa, dia segera istighfar, dia minta ampun, maka rahmat Allah kepada dia. Rahmat Allah kepada alam ini. Sebab tu nama Allah tu Ar-Rahman. Ar-Rahman ni luasnya rahman Allah Ta'ala. Termasuk pada orang kafir. Cuma Ar-Rahim tu hanya kepada orang Islam lah. Kita dah bahas tentang surah Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia ulang-ulang dalam surah Al-Fatihah. Dan apa beza Ar-Rahman? Apa beza Ar-Rahim? Ar-Rahman, maha pemurahnya Allah Ta'ala. Habis segala apa atas muka bumi ni. Kalau hujan turun, hujan tu sebagai simbol rahmat Allah Ta'ala. Bukan faedah kepada orang Islam saja. Orang kafir hak tak pernah sujud pada Allah. Hak kafir tak pernah sebut pun la ilaha illallah. Hak kafir tak pernah beriman pun pada Allah. Boleh juga minum air. Sebab apa? Rahman. Bukan kepada manusia yang berakal saja. Hak tak ada akal pun. Hak nama menatang, haiwan pun dapat rahmat dia. Rahman. Luah rahmat Allah Ta'ala. Wa ilma, dan luah ilmu Allah Ta'ala. Daripada perkataan, kalau kita tengok nama Allah, rahmatan wa ilma. Rahmatan wa ilma tu, rahmatan makna Rahman Rahim. Sifat Allah. Ilma tu sifat Allah apa? Alim. Alimun khabir. Alim maha mengetahui. Ilmu Allah Ta'ala. Malaikat kata, ya Allah, maha luasnya rahmatmu ya Allah. Dan maha mengetahui segala-galanya. Rahmat Allah tu amat-amat luas. Sebab tu dalam satu hadis, saya teringat satu hadis. Ada dalam hadis kita, hadis 40. Masjid ni ada baca hadis 40 ke? Ada Ustaz Khairul Amsyar ke? Tak kira lah ustaz mana pun. Hadis 40 tu ada satu hadis menggambarkan wasi'ta kulla syai'in rahmata. Luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah kata, ya bena Adam, wahai anak Adam. Kalau mu berdosa lah, lau balagat dhunubuka ananas sama. Kalau dosamu setinggi langit pun. Dosamu setinggi langit. Banyaknya dosa. Tak, kumpul setinggi langit dosamu. Ya, aku ampunkan dengan syarat taubat. Luahnya rahmat Allah Ta'ala. Allah seru lagi, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai hamba-Ku, kalau dosamu sebesar planet bumi pun, kalau dosamu sebesar planet bumi pun, tapi kamu bertaubat pada Aku dengan syarat jangan syirik pada Aku. Tak. Dan kamu mati dalam keadaan tauhid yang sempurna, bertaubat, walaupun dosamu pernah sebesar planet bumi, maka sebesar itu juga maghfiratan biqurabiha, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Ada dalam kitab hadis 40. Tak, maka sebesar itu jugalah Aku bagi keampunan kepadamu walau dosamu sebesar planet bumi. Yang tadi dosa banyak mana? Ananas sama, setinggi langit. Nak ceritanya, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat Allah mengatasi murka Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha baik, maha rahman, maha rahim. Jadi malaikat kata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Hai Tuhan, luasnya rahmatmu, luasnya ilmu pengetahuanmu. Maka apa yang malaikat minta? Faghfir lilladzina tabu. Yang kedua, maka ampunlah ya Allah. Ini istighfar malaikat. Golongan kedua pula. Yang pertama hak beriman, malaikat minta ampun kepada orang beriman. Yang kedua, faghfir lilladzina tabu. Maka kata malaikat, ya Allah, ampunlah kepada hamba-hamba-Mu yang bertaubat. Tabu. Tabu tu kalau kita belajar bahasa Arab, dia fi'lul madhi. Fi'lul madhi ni orang putih kata apa? Past tense. Makna kata telah. Telah bertaubat. Hak taubat dah. Maknanya hak tak bertaubat lagi, minta maaf. Tak masuk dalam senarai. Tak bertaubat lagi dia. Duk main syirik lagi dia. Duk main bomoh lagi. Duk berbomoh entah khurafat, entah menatang apa dibuatnya. Tak bertaubat lagi. Tak termasuk. Tak semayang lagi dia. Tak. Tak semayang dosa lah. Tak. Tak tutup aurat lagi dia. Tak bertaubat lagi dia. Macam-macam jenis dosa lagi dibuatnya.
Tak sedar lagi diri tu. Dah, nak mati dah katakanlah. Umur pun banyak dah. Rumah pun kata pergi dah. Kubur pun kata mari dah. Tak bertaubat lagi. Sedap lagi buat dosa. Tak termasuklah dalam golongan yang didoakan oleh malaikat. Kerana malaikat kata apa? Faghfir lilladzina tabu. Maka Allah ampunlah kepada golongan yang orang-orang yang tabu. Mereka telah bertaubat. Taubat pula bukan tahu buat. Ni orang Melayu kata satu hal juga tak tahu buat. Ada orang kampung pisang tu dia kata itu bukan taubat ustaz, itu tauhu sumbat. Lain pula. Tauhu sumbat pula dibaginya. Tak kira lah. Yang penting taubat pula, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Azam tak nak buat, betul-betul tinggalkan dan menyesal. Itu syarat taubat. Taubat nasuha. Tak ada azam, tak ada cita-cita dah nak buat. Tak ada simpan dah. Aku tahun depan aku buat pula lah kot. Ni berhenti sekejap je ni. Tu bukan taubat tu. Main-main dengan Allah Ta'ala. Aku berhenti sekejap je ni. Nak cari makan ke, nak apa ke. Ni saja je ni. Berhenti sekejap. Tahun depan aku buat pula. Itu bukan taubat. Kerana dia ada cita-cita nak ulang dosa dia. Tuang yang tu billah. Jadi syarat bertaubat yang kita taubat nasuha ialah azam tak mau mengulang. Menyesal betul-betul. Menyesal sungguhlah. Menyesal. Benda aib. Dosa ni aib. Jangan duk cerita kat orang. Jangan duk cerita kat orang. Aib kita. Allah tutup dah. Pasal apa kita duk buka. Dan yang ketiga syarat taubatan nasuha ialah. Ni susah sikit. Kenapa susah? Sebab dia melibatkan orang. Sebab tu jangan buat dosa dengan orang. Jangan duk fitnah orang. Dosa fitnah tu tak akan gugur. Dosa fitnah tu tak akan hilang. Tak akan diampun. Melainkan minta maaf dengan dia. Aku fitnahmu dulu, minta maaf lah. Aku tuduhmu macam-macam. Tu melibatkan orang. Ataupun melibatkan harta orang. Dicurinya duit anak yatim contoh. Dimakannya harta rakyat contoh. Ni susah nak taubat. Dia tak cukup dengan astagfirullah, astagfirullah. Dia tak cukup dengan salat taubat. Melainkan menunaikan hak orang-orang yang dizaliminya. Macam semalam, kebetulan saya bertugas sebagai khatib khutbah. Macam-macam dah jenayah. Hak tajuk khutbah semalam apa dia? Khutbah semalam. Tajuk berkaitan dengan scammer ni. Scammer macam-macam penipuannya. Tak guna nombor, guna gambar orang. Antaranya pengetua sekolah Smart, pengetua Rahman Talib. Kawan saya juga Cikgu Zul jadi mangsa. Pengetua sekolah Smart tu Rahman Talib tu Cikgu Zul. Orang guna gambar dia. Minta duit, pinjam duit. Ini scammer sebagaimana disebut dalam khutbah malam. Dia telah menzalimi orang. Dia tak cukup. Kalau kata bertaubat, astagfirullah. Bertaubat dengan solat taubat tak selesai. Minta maaf. Orang yang menjadi mangsa tu berapa ribu. Tak, kononnya nak pelaburan lah. Bukan pelaburan, bukan labur, lebur. Ribu-ribu, ratus-ratus ribu, bahkan jutaan. Ada yang rugi macam tu. Dia nak bertaubat macam mana ni? Tak ada cara lain minta maaf. Kalau dia tak halal, kena bayar balik. Itu dosa melibatkan orang. Dosa melibatkan manusia lain. Lebih teruk daripada dosa daripada Allah Ta'ala. Dosa pada Allah. Allah maha pengurang, Allah maha pengampun. Allah ampun. Orang tak ampun. Fitnah macam-macam, tuduh macam-macam. Kalau dia tak maaf, tak selesai. Bahkan ada hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, di akhirat nanti ramai yang ada yang muflis. Macam mana pula muflis? Iyalah dah berdosa dengan dia, berdosa dengan orang tu tak maaf, maka dosa-dosa mangsa tadi ditransfer kepada si penuduh. Waliyadzubillah. Pahala-pahala orang hak menuduh tadi transfer pada mangsa. Mau macam tu. Na'udzubillah. Yang katakan muflis. Semayang dia buat, puasa dia buat, tiba-tiba puasa aku, semayang aku masuk akaun orang lain. Kerana kamu telah menuduh, memfitnah dia dan tidak bertaubat, tidak minta maaf. Maka kita pakai muhasabahlah supaya kita jangan terjebak dengan dosa-dosa yang sebegitu. Wa'iyadzubillah. Jadi balik pada ayat ni, faghfir lilladzina tabu, maka golongan keduanya ialah, yang pertama tadi orang beriman, yang kedua adalah orang yang telah bertaubat, taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh. Maka mereka akan didoakan, bukan akan, sedang didoakan oleh malaikat-malaikat di langit memohon ampun
pada Allah Ta'ala. Ampunlah dia ya Allah, dia bertaubat ya Allah. Ampunlah dia ya Allah, dia bertaubat nasuha ya Allah. Dia insaf ya Allah, dia istighfar padamu ya Allah. Maka diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, golongan yang ketiga, wattaba'u sabilaka. Yang ketiga golongan yang didoakan oleh mereka adalah wattaba'u sabilak, iaitu golongan orang-orang yang mengikuti, yang telah mengikuti jalan-jalanmu. Mu tu siapa? Jalanmu, jalan siapa tu? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata apa? Jalan yang diajar oleh Allah Taala. Jalan apa? Sudah tentunya jalan Islam, agama Islam, dan orang yang mengikuti jalanmu. Iaitu dalam beberapa kitab tafsir sebut orang yang mengikuti jalanmu ialah orang yang mempunyai fahaman tauhid. Jalan Allah ialah jalan Islam, Islam yang mengajar tentang tauhid, ataupun mudah nak faham, hak kita duk baca 17 kali sehari dalam Fatihah itulah siratal mustaqim. Itulah jalan Allah Taala. Jalan Allah lah tu. Sabilaika. Wattaba'u sabilaka. Sabila makna jalan. Ka tu makna kamu, engkau. Kata malaikat, engkau ya Allah Tuhanku. Doa malaikat. Doa malaikat. Engkau ampunlah dosa orang-orang yang ikut jalanmu. Dia telah ikut. Wattaba'u. Dia telah mengikuti. Dia telah memilih jalanmu ya Allah. Apa dia? Siratal mustaqim. Jalan lurus. Jalan para nabi, para rasul, para syuhada, para anbiya, mursalin, siapa lagi? Wassalihin, jalan orang saleh. Iaitu jalan Islam, agama Islam. Bukan lain pada Islam. Lain pada Islam banyaklah. Bukan setakat agama. Ism. Hari ni ism ni orang tak nampak. Kalau agama orang nampak. Tak. Lain pada Islam. Dia nampak. Oh, lain pada Islam. Kristian, Yahudi, Kristian apa lagi? Hindu, Buddha, Yahudi. Hak tu agama orang nampak. Hak ism ni, aliran pemikiran ni, ism. Tak. Nationalism, contoh. Secularism, liberalism, apa lagi? Ni hak orang jarang nampak. Pluralism, entah menatang apa lagi, ism banyak benar lah. Yang ni semuanya batil, sesat. Pluralism, hak sambut hari apa dia 16 hari bulan ni, saya dah sebut baru ni dekat Taman Indah Jaya Surau An-Nur. 16 hari bulan Januari kan. Sambutan Hari Agama Sedunia. Liberalnya dia nak sambut juga hak orang kafir sambut. Baru ni ada diviralkan di luar negara, saya tak pasti di mana. Yang confirmnya bukan Malaysia lah. Alhamdulillah Malaysia tak masuk lagi. Doa-doa lah jangan sampai benda tu berlaku di Malaysia. Iaitu ada satu prayer room multi-faith. Ni bala ni. Dah berlaku di negara luar. Jangan sampai masuk ke negara kita. Bala. Apa dia? Multi-faith prayer room. Surau pelbagai agama. Multi-faith, pelbagai agama, prayer room, tempat pray, tempat surau-surau lah. Kita kata bilik semayang. Islam semayang kat situ. Kalau Hindu nak jumpa dewa dia, kena puja dewa dia, boleh juga kat situ. Kristian hari Ahad ke apa ke majlis nak buat hari Ahad, boleh kat situ. Liberalnya tanggunglah depan Allah esok. Kalau orang Melayu kita, kalau katalah ada orang Melayu kita, Islam kita kulit macam kita ni pun tak, tiba-tiba liberalism ini, pluralism ini, semuanya terkeluar daripada jalan Allah Ta'ala. Jalan Allah Islam. Islam tak ajar macam tu. Satu je Islam ni, tak campur aduk dengan benda-benda karut, benda-benda yang mungkar, benda-benda batil. Sebab tu Allah sebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah lah yang melindung orang beriman. Dan Allah mengeluarkan dengan hidayahnya, dengan hidayah Allah, Allah mengeluarkan minadh dhulumat, daripada kesesatan, kegelapan syirik. Adh-dhulumat banyak. Orang mengaji Arab dia faham. Perkataan tu jamak. Jamak makna plural. Plural makna banyak benda yang zulumat, yang gelap. Kegelapan syirik, kegelapan liberalism, macam-macam ajaran lah. Allah dah keluarkan dengan hidayahnya ke mana? Ila nur, kepada satu sahaja. Nur. Nur makna satu. The only nur, the only cahaya. Satu-satunya cahaya Allah, iaitu Islam. Satu je.
Sebab tu kita tak boleh terima hari agama sedunia. Oh, nak hari agama sedunia, Islam, Kristian, Hindu, sama-sama bagus. Tak apalah, Hindu pun baik juga, ajaran Hindu pun baik juga, ke syurga juga. Tak apalah, Kristian pun bagus juga, ke syurga juga. Tak apalah, Buddha pun bagus juga, menuju ke syurga. Ini liberal, ini pluralism. Maka tak termasuklah didoakan oleh malaikat. Itu bukan jalan Allah Ta'ala. Jalan Allah Ta'ala, inna dina indallahi Islam. Rugilah dia, malaikat tak doa ke dia. Malaikat tak doa ke dia. Sebab apa? Tak masuk. Malaikat kata, ya Allah, ampunlah dosa orang yang taba'u sabilak, orang-orang yang mengikuti satu sahaja jalanmu, jalan Islam. Lain pada tu, malaikat tak doa. Kerana mereka telah memilih jalan kesesatan. Waqihim adzabal jahim. Dan ini doa yang seterusnya. Waqihim adzabal jahim. Dan ya Allah, kata malaikat, jagalah. Qi. Malaikat menggunakan perkataan sama qi. Waqi. Qi kita duk guna hari-hari lah. Perasan tak kita guna mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa waqina. Cuma kita doa waqina lah. Waqina wa dan qina. Jagalah kami. Malaikat dia guna waqihim. Jagalah mereka. Mereka tu siapa? Hak tiga tadilah. Hak berimannya, hak bertaubatnya, hak ikut jalan Allahnya. Waqihim, kata malaikat. Ya Allah, jagalah mereka, lindunglah mereka. Azabal jahim. Azabal jahim tu azab neraka lah. Azab benar sama je. Azab benar, azab neraka. Azabal jahim, nama kepada neraka. Salah satu nama neraka ialah Al-Jahim, sebagaimana dia disebut dalam surah At-Takatsur, la tarawunnal jahim. Nama neraka ni banyaklah. Jahimnya, jahannamnya, sa'irnya tadi dalam surah yang imam kita baca tadi, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Sa'ir itu pun nama neraka juga. Ladha pun nama neraka, hutamah pun nama neraka, banyak nama neraka. Baik, sebagai penutupnya saya nak berhenti dah. Muka surat 44 ada lagi sambungannya. Bukan sekadar permohonan ampun. Malaikat tak minta istighfar je, malaikat tak minta ampun sahaja. Betapa istimewanya malaikat ni, dia turut mendoakan syurga buat mereka dan ahli keluarga mereka, serta dijauhkan mereka daripada keburukan, sebagaimana dalam surah yang sama ayat 8 dan 9. Sambungan dia muka surat 44 tu, kita habiskan muka surat 44. Rabbana wa adkhilhim jannati adnin lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Rabbana, hai Tuhan, masukkanlah mereka. Siapa mereka? Hak tadilah, hak beriman, hak bertaubat. Jannati adnin lati wa'adtahum, masuk ke dalam syurga. Maknanya malaikat pun nak syurga kepada kita orang beriman. Sebab tu ada orang tasawuf, orang tarekat hak tinggi sangat ni, kita kata tak betul lah. Tak usah duk belagak lebih pada malaikat lah, konon tak nak syurga. Aku tak nak syurga. Aku nak lil Allah aja. Aku semayang ni bukan syurga ni. Siapa-siapa semayang sebab nak syurga ni syirik. Lebih pada malaikat nak tak? Malaikat pun minta syurga. Rabbana wa adkhilhim jannah. Ya Allah, masukkanlah mereka dalam syurga. Tak, syurga namanya Adnin. Adnin lati. Ni kalau tajwid ni, anak murid saya darjah 2, darjah 3 memang tak lepas lah ni. Tak, tanwin bertemu dengan alif lam. Jangan kata anak budak kecil, bapak budak pun ada baca tak betul. Ni kata dia garu kepala, nak baca macam mana? Ustaz, tanwin jumpa alif lam tu adnil lati. Adnil lati tak betul lah, adnil lati. Kalau macam tu bukan tanwin, tu baris bawah. Macam tanwin bertemu dengan alif lam, maka bacanya ialah adninil lati. Itu bab tajwid lah sikit dah. Adninil lati. Jangan ditanwinkan nun tu, melainkan dibaris bawahkan, dan satu lagi dimasukkan ke dalam alif lam. Adninil lati wa'atahum. Adnin salah satu nama syurga. Syurga pun banyak nama, Firdaus, Adnin, Darussalam, Darul Ma'wah, macam-macam nama syurga. Maka malaikat mendoakan, ya Allah, masukkanlah orang beriman, orang bertaubat, orang yang ikut jalanmu tadi ke dalam syurga Adnin yang telah engkau janjikan. Allah janji dah kan nak bagi syurga pada orang beriman. Wa man salaha, dan orang yang beramal soleh, min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Subhanallah, baiknya malaikat, dia doa detail sungguh. Detailnya doa dia. Wa man salaha min abaihim
Termasuk juga ya Allah ayah-ayahmu, ya ayah-ayah mereka ya Allah. Ayah kita pun didoakan oleh malaikat masuk syurga lah. Bukan setakat orang beriman tu, tapi ayah-ayah mereka. Wa azwajihim, isteri-isteri mereka. Isteri-isteri bukan makna isteri kahwin ramai tak, mana kata isteri masing-masing lah. Wa azwajihim, isteri-isteri mereka, isteri orang beriman. Wa dzurriyyatihim, zuriat-zuriat mereka, zuriat-zuriat orang beriman, anak-anak mereka. Sebab tu kita kena pastikan anak isteri kita soleh, anak isteri kita cukup didikan agama untuk memasukkan dalam senarai yang didoakan oleh malaikat ini. Betapa baiknya malaikat ni kepada kita orang beriman ni, didoakan, ya Allah masukkanlah syurga mereka dan bapak mereka. Bapak tu termasuklah mak lah, walaupun perkataannya abaihim, tapi dari segi bahasa Arab dia termasuk ibu sekali. Mak ayah kita, isteri-isteri kita sekali orang beriman. Wa dzurriyyatihim, anak-anak mereka, kata malaikat, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha aziz, maha mulia. Al-aziz dia terjemah apa tu? Maha berkuasa, dan al-hakim maha bijaksana. Dan ayat terakhirnya masih lagi doa malaikat, panjang doa malaikat ni tuan-tuan. Sebab tu kata bertuah sangatlah orang-orang yang dapat doa malaikat. Waqihimus sayyi'at, dan peliharalah mereka daripada kejahatan-kejahatan. Jagalah mereka supaya tidak terjebak dengan sayyi'at. Sayyi'at mana? Benda-benda buruk. Benda syirik tadilah, syiriknya, benda munafiknya, amalan syiriknya, benda kufur tadi. Ni didoakan oleh malaikat. Syarat tadi lah, kena beriman sungguh-sungguh, kena bertaubat, kena ikut jalan Allah Ta'ala. Dan malaikat kata lagi, wa man taqis sayyi'at yauma idzin, dan sesiapa yang minta maaf, bukan maksud tadi waqihimus sayyi'at mana balasan. Balasan kepada kejahatan hak dilakukannya. Waqihimus sayyi'at, ya Allah engkau jagalah mereka hak beriman, hak dah bertaubat ni, supaya tidak dibalas kejahatan-kejahatan mereka. Banyak mana mereka berdosa, ampunlah semua ya Allah, jangan dibalahnya dosanya. Ni doa malaikat. Wa man taqis sayyi'at, dan sesiapa yang telah diselamatkan balasan jahatnya, makna kata hak dosa hak kita buat ni, hak orang beriman buat ni, dosa atas dunia dulu ni, diampunkan oleh Allah kerana dia bertaubat. Allah pun selamatkan daripada balasan-balasan buruk tadi. Faqad rahimtah, maka ya Allah engkau telah merahmati mereka. Ni doa malaikat. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kata malaikat kejayaan yang amat-amat besar. Fawz makna berjaya, kejayaan. Fauzun daripada perkataan faza. Kan ada anak-anak kita nama Faiz. Sahabat saya nama Faiz. Faiz daripada perkataan faza, fauzu faiz. Faiz makna orang berjaya. Kalau orang perempuan, faizah. Ada fauz. Huwal fauzul azim, itulah kejayaan yang amat-amat besar. Apa dia kejayaan yang amat besar? Bukan kaya, bukan jutawan, bukan jadi menteri, bukan jadi itu, bukan jadi ini. Tak, kejayaan besar ialah selamat daripada neraka dan Allah masukkan ke dalam syurga, redha Allah Ta'ala. Itulah kejayaan yang besar, kejayaan akhirat. Atas dunia ni berjaya setara mana pun kecil je. Tak hebat setara mana pun, kaya setara mana pun, bahagia setara mana pun, kecil aja tu. Habis tu kejayaan besarnya ialah huwal fauzul azim, kejayaan yang sebagaimana malaikat sebut ni, iaitu berjaya masuk syurga dan selamat daripada neraka. Maknanya Allah redha. Jadi kita mohon, kita baca, kita faham, kita doakan agar ya Allah, Allah menja'alna minhum, Allah menja'alna minhum, Allah menja'alna minhum, amin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada mereka ni, hak Allah cerita ni, iaitu yang didoakan oleh malaikat. Kerana kita beriman, kita bertaubat, dan kita memilih jalan Islam, jalan Allah Ta'ala. Cukup setakat tu tuan-tuan, sekadar masa yang saya ambil ini. Moga apa kita baca, kita faham, kita ambil pengajaran, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah dalam iman ini, selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Jadi kita sambung lagi lah. Kalau ikut jadualnya malam esok, kalau ikut jadualnya kita sambung kitab Aqidah, pertemuan pada kuliah maghrib malam esok insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis tasbih kafarah dan surat Al-Asr.